Okay, ini adalah komponen penting dalam pelan kewangan. Okay, kita tengok untuk pendapatan. Untuk pendapatan, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah pendapatan aktif. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan pendapatan aktif? Pendapatan aktif adalah pendapatan utama kita. Okay, contohnya gaji, allowance, komisen dan sebagainya. Sebab untuk pelan kewangan ini, dia mesti dibuat berdasarkan kita punya pendapatan. Sebab daripada pendapatan inilah kita boleh merancang kita punya perbelanjaan. Sebab kita tak boleh belanja sahaja tanpa tengok pendapatan. Sepatutnya kita tengok dahulu kita punya pendapatan. Lepas itu barulah kita tengok perbelanjaan. Ini yang peribahasa Melayu cakap, ukur baju di badan sendiri. Maksudnya jangan belanja lebih daripada pendapatan. So sebab itu dekat sini dia explain dulu pendapatan itu macam mana. Pendapatan yang pertama, pendapatan aktif tadi. Okay, biasanya nanti bila dah kerja, ini adalah kita punya pendapatan aktif. Dan yang kedua adalah pendapatan pasif. Pasif ini maksudnya pendapatan berkala. Okay, pendapatan berkala ini contohnya kalau awak simpan duit dalam bank. Lepas itu setiap tahun awak akan dapat faedah daripada simpanan kita itu. Ataupun dekat sini, sewa yang diterima. Kalau kita ada aset, kita dah tengok minggu lepas, kalau kita ada aset, kita beli rumah, kemudian rumah itu kita sewa, itu kita anggap sebagai pendapatan pasif. Lepas itu dividen. Dividen adalah ASN, Amanah Saham Nasional Berhad. Kalau awak ada akaun ASN, nanti setiap tahun dia akan agihkan faedah, kemudian dia akan agihkan dividen. Dividen ini adalah keuntungan yang diagihkan sama rata untuk ahli. Itu adalah dividen. Sama macam koperasi lah. Koperasi kan, kalau awak sekarang dah form 4, contohnya lepas setiap mesyuarat, guru kelas awak akan agihkan duit RM10. So RM10 itu adalah dividen. Maksudnya keuntungan koperasi dia agihkan sama rata di antara ahli. Ikut berapa duit yang awak bayar masa pendaftaran hari itulah. Saya rasa awak mendaftar hari itu RM5 kalau tak silap. Masa form 1. Okay. So itu adalah pendapatan pasif. Maksudnya awak tak buat apa-apa pun, duit itu masuk. Itu dipanggil pendapatan pasif. Orang lain yang buat untuk awak. Okay, so ada dua untuk pendapatan. Kedua-dua ini kita ambil kira sebagai kita punya sumber kewangan. So untuk perbelanjaan pula, perbelanjaan pun kita terbahagi kepada dua juga. Yang pertama adalah perbelanjaan tetap. Bila dia kata dekat sini tetap, maksudnya setiap bulan amount dia sama dan tidak berubah. Nanti kalau awak dah bekerja, contohnya awak bekerja dekat Kuching, rumah awak dekat Betong. Lepas tu awak bekerja dekat Kuching, contoh awak sewa dalam sebulan maybe 600, awak kongsi 3 orang. So sebulan perbelanjaan tetap awak RM200. Dia tidak berubah. Melainkan tuan rumah tambahlah sewa rumah itu. Kemudian tadi sewa kereta. Saya dah bagi contoh sewa kereta tadi. Contoh awak ambil kereta Myvi. Setiap bulan awak bawa 500. So itu dipanggil perbelanjaan tetap. Insurans ini saya galakkan awak ambil insurans. Nanti tingkatan 5 awak akan belajar matematik untuk insurans. Sebab kebanyakan kita ini kita tidak ada simpanan 3 bulan gaji. Sekurang-kurangnya 3 bulan gaji orang cakap untuk kecemasan. So kalau tidak ada itu, insurans adalah salah satu pilihan yang bagus. Insurans juga dibayar dengan satu amount yang tetap setiap bulan. Okay, kalau saya RM190 sebulan. So dia tetap, dia tidak akan berubah. Melainkan ada perubahan, mengikut perubahan semasa lah. Yang kedua adalah perbelanjaan tidak tetap. Contoh perbelanjaan tidak tetap ini adalah reload handphone. Walaupun awak cakap mungkin seminggu RM10, tapi kadang-kadang dia berubah mengikut corak perbelanjaan. Okay, kalau awak banyak call, contohnya dekat sini reload handphone lah, especially mengikut corak penggunaan. Petrol.
Petrol tak tetap. Kalau awak ada banyak berjalan, banyaklah awak isi petrol. So, banyaklah perbelanjaan. Bil elektrik. Kalau awak banyak on suis lampu, suis kipas, apa semua, pakai aircon lagi, banyak buka. So, banyaklah bayar. Itu adalah perbelanjaan tidak tetap. So, dekat sini untuk pelan kewangan tadi, dia bergantung kepada dua benda ini. Yang pertama pendapatan, yang kedua perbelanjaan. Untuk pendapatan, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, aktif dan pasif. Manakala untuk perbelanjaan, dia terbahagi kepada dua juga, iaitu tetap dan tidak tetap. Sekiranya awak ada lebihan wang. Contohnya lepas awak dapat gaji tadi, awak kira-kira lepas tu awak belanja. Bila awak belanja, awak ada duit lebih untuk simpanan. Itu dipanggil sebagai aliran tunai positif. Jika pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Maksudnya awak ada duit lebih untuk simpanan. Awak ada lebih dalam RM100 atau RM200. So, itu dipanggil sebagai aliran tunai positif. Dia ada duit lebih. Okay. Lepas itu, aliran tunai negatif pula, maksudnya pendapatan kurang daripada perbelanjaan. Maksudnya duit awak negatif. Pendapatan awak tadi daripada pendapatan aktif, pendapatan pasif bila ditambah, dia tidak cukup untuk menampung perbelanjaan. Perbelanjaan awak itu melebihi pendapatan. So, itu adalah aliran tunai negatif. Awak terpaksa berhutang, awak terpaksa pakai kad kredit, itu dipanggil negatif. So, bila pelan kewangan awak sudah dalam bentuk macam itu, dah negatif macam itu, so susunlah balik. Yang mana perlu, yang mana kemahuan, yang mana keperluan, susunlah balik. Untuk keperluan, itu dulu kita utamakan. So, untuk kemahuan, letak tepi dulu. Kalau ada duit lebih, baru awak tengok kemahuan. Biasanya kemahuan ini melibatkan gaya hidup lah. Biasanya kemahuan ini, gaya hidup. Sebab kita nak ikut gaya hidup orang kan. Tapi pendapatan kita tak dapat menampung gaya hidup. So, gaya hidup tu boleh letak tepi sikit. Okay, sebab takut nanti kita termasuk di dalam kancah hutang itu. Susah. Okay, kita tengok contoh. Ini adalah langkah-langkah untuk mewujudkan pelan kewangan. Okay, untuk mewujudkan pelan kewangan, yang pertama dekat sini, menentukan tujuan yang hendak dicapai. Yang ini kita dah tengok jangka pendek, jangka pandang dekat matlamat kewangan. Langkah yang pertama. So, kita mesti tentukan dulu tujuan. Contoh, nak beli kereta ke, nak beli kasut ke, nak beli handphone ke. Yang kedua, membuat anggaran awal untuk mencapai matlamat. Tadi kita dah buat goal kan, dah buat set matlamat kewangan. Lepas itu, kita set lah bajet. Dekat sini, dia lebih kepada bajet. Itu ayat dia, membuat anggaran awal. Contoh, RM3,000, RM3,500. Yang ketiga, mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat. Kita tengoklah kedudukan kewangan kita, cukup ke tak cukup. Kalau cukup, okay, go ahead. Kalau tak cukup, kita kurangkan bajet. Macam itu. Kalau tak cukup bajet lagi, kita kurangkan lagi matlamat kewangan. Kita kurangkan lagi goal kita. Macam itu. Yang keempat, menganalisis tabiat perbelanjaan. Ini adalah salah satu step untuk mewujudkan pelan kewangan yang penting. Kita tengok, kita banyak belanja dekat mana? Kalau kita banyak belanja dekat beli makanan, kita tengok dekat situ berapa duit, berapa banyak kita belanja dekat situ. Boleh kurangkan tidak? Kalau boleh kurangkan, bagus. Kalau tak boleh, usahakan untuk kurangkan yang bukan perlu. Yang kelima, menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat. Dia lebih kurang macam yang kita dah tengok matlamat kewangan hari tu. Lebih kurang kalau perasan. Dan yang keenam, menentukan strategi pendapatan yang membantu mencapai matlamat kewangan. Yang keenam ini adalah contohnya awak buat kerja sambilan, awak buat perniagaan tepi-tepi, jual apa-apa yang boleh dijual, jual reload, jual kuih, jual kek, untuk mencapai yang nombor satu ini tadi, handphone. Contohnya, saya senang bagi contoh handphone lah.
Sebab ramai yang kadang-kadang saya nampak student ni tukar handphone 2 tahun sekali tukar. Wow. Kalah saya yang dah kerja ni macam tu. Okay, so kita mesti asingkan yang mana keperluan dan yang mana kemahuan. Okay, contoh 2. Encik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak RM3,000 Malaysia dan pendapatan pasif sebanyak RM1,000 Malaysia dalam sebulan. Encik Derek juga mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak RM1,350 Malaysia dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM650. Hitung aliran tunai bulanan Encik Derek. Jelaskan jawapan anda. Aliran tunai yang kita dah tengok tadi ada 2. Yang pertama, aliran tunai positif dan aliran tunai negatif. B. Jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif Encik Derek tidak wujud dan jumlah pembelanjaan juga meningkat sebanyak 60%. Okay, so kita tengok untuk A. Hitung. Dia kata hitung maksudnya kita mesti kira aliran tunai dia. Kita kira. Yang pertama, kita kira dulu aliran tunai Encik Derek. So, untuk aliran tunai, mestilah pendapatan kita tolak perbelanjaan. Sebab kita nak tengok duit kita ada baki ke tidak ada baki. So, pendapatan aktif Encik Derek tadi adalah RM3,000. Maksudnya, gaji bulanan dia RM3,000. Lepas tu, RM1,000 ini adalah pendapatan pasif Encik Derek. Daripada contoh sewa ke, daripada dividen ke. So, ini adalah perbelanjaannya. Perbelanjaan tetap Encik Derek RM1,350. Lepas itu, perbelanjaan tidak tetap RM650. So, dekat sini ada baki RM2,000 Malaysia. Positif. So, bila baki dia positif, kita boleh buat kesimpulan aliran tunai Encik Derek tadi adalah aliran tunai positif sebab sebanyak RM2,000 Malaysia lebih daripada pendapatan setelah menolak perbelanjaan. So, positif sebab bila awak tambah-tambah tadi, awak dapat positif. Okey, soalan B pula. Dia kata untuk soalan B, jelaskan aliran tunai. Dia tengok kalau tidak ada pendapatan pasif, lepas itu perbelanjaan dia meningkat sebanyak 60%. Okay, so dekat sini kita tengoklah. Pendapatan dia RM3,000, pendapatan aktif dia. Lepas itu pendapatan pasif dia tidak ada. Sebab itu kita tidak tambah dengan RM1,000. Lepas itu dia kata perbelanjaan dia bertambah 60%. Sebab itu dekat sini awak nampak 160 per 100. Sebab dia bertambah 60%. Daripada perbelanjaannya. Perbelanjaannya adalah yang ini tadi adalah perbelanjaan tetap dan ini perbelanjaan tidak tetap. Bila kita kira tadi, bila kita hitung, kita dapati jumlah dia dekat sini negatif. Okay, so bila negatif macam ini, inilah kita panggil sebagai aliran tunai negatif. Sebab dia punya perbelanjaan melebihi pendapatan. So dapat negatif. Kerana. Okay, kerana Encik Derek mempunyai lebihan perbelanjaan, maka Encik Derek akan mengalami masalah kewangan. Sebab belanja lebih daripada pendapatan. Itu adalah paling pantang bila awak sudah bekerja nanti. Paling pantang. Awak belanja lebih daripada pendapatan. Contoh 3. Cik Janani. So, Cik Janani bekerja sebagai seorang guru swasta. Beliau menerima pendapatan sebanyak RM3,500 Malaysia. So, ini adalah dia punya pendapatan aktif. Sebab pendapatan aktif tadi adalah gaji. Beliau juga mengajar tuition dan memperoleh pendapatan sebanyak RM1,000. So, ini adalah pendapatan aktif juga kot. Sebab dia ada mengajar tuition. So, itu adalah gaji dia. Cik Janani menyewakan rumahnya sebanyak RM850 sebulan. Ini adalah pendapatan pasif. Sebab dia sewa rumah orang bayar. Kepada dia RM850. Kemudian, Cik Janani mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak RM1,200. Dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM600. Hitung aliran tunai bulanan Cik Janani, jelaskan jawapan anda. Sama juga macam tadi.
kita mesti tambahkan pendapatan, tolakkan dengan perbelanjaan. Lepas tu kita tengok positif kan negatif aliran tunai dia. So dekat sini kita tambahkan pendapatan aktif 3,500, 1,000 ini aktif sebab gaji dia mengajar. 850 ini adalah pasif sebab dia dapat duit sewa daripada orang. Lepas itu tolak perbelanjaan tetap 1,200, tolak perbelanjaan tidak tetap 600. So kita dapat dekat sini 3,550 baki duitnya. So positif kan? So bila positif macam ini, aliran tunai positif. Sebanyak 3,550 kerana Cik Janani mempunyai lebihan daripada pendapatan setelah menolak perbelanjaan. Ini yang saya maksudkan tadi. Huraian ini awak boleh letak sekati. Cik Janani boleh menyimpan wang tersebut di bank dan menikmati faedah simpanan. Dan faedah ini juga akan menjadi pendapatan pasif Cik Janani. Okay, so bila ada duit lebihan macam ini, jangan macam, okey, mesti simpan. Sebab sebagai kecemasan, kita tak tahu. Kecemasan itu boleh berlaku sekejap. Kita tak expect dia dipanggil sebagai perbelanjaan di luar jangkaan. Simpan. Okay, kalau ada lebih simpan, tak banyak. Simpanlah dalam 100 sebulan, 200 sebulan, cukup. Setahun dah dapat 2,000. Okey lah tu. Kan? Kalau tak dapat banyak, sikit pun tak apa. Kalau dapat banyak, lagi bagus. Okey, kalau macam ini. Cik Janani ni, 3,500 dia simpan sebulan. Lagi bagus. Okey.